Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bertemu lagi kita pada kali ini bersama saya USA dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5. Pada kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang ketujuh dalam bidang hadis, iaitu di bawah tajuk Setiap Orang Ialah Pemimpin. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran, iaitu membaca dan memahami hadis setiap orang ialah pemimpin. Hadis yang bertajuk setiap orang ialah pemimpin. Yang kedua, mengetahui tanggungjawab setiap individu, khususnya individu yang disebutkan dalam hadis ini. Yang ketiga, menjawab soalan kebat. Yang keempat, menjawab soalan di bahagian deskripsi di bahagian bawah video ini nanti. Hadis yang masyhur ini, yang bercerita tentang soal kepimpinan ini, akan kita baca dan Ustaz akan bimbing bacaan kamu. Ustaz akan baca perlahan-lahan supaya para pelajar sekalian boleh membaca hadis ini dengan baik. Baik, hadis ini berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. Seterusnya, وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Kemudian kita lihat kepada terjemahan hadis mengikut potongan-potongan. Potongan hadis yang pertama, kullukum ra'in. Maksudnya ialah setiap kamu ialah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya, atas rakyatnya. Seterusnya, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Imam di sini bukan saja memberi makna imam solat, bahkan pemberat kepada hadis ini bukan memberi makna imam solat, akan tetapi imam dalam erti kata pemimpin negara. Pemimpin negara itu memang salah, dia itu pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan lelaki itu pemimpin dalam keluarganya dan dia bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dia bertanggungjawab kepada
anak-anak dan juga isterinya. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa ar-rajulu ra'in, dia adalah merupakan pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan perempuan itu pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dia bertanggungjawab dengan apa yang berlaku dalam rumah tangganya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan pekerja itu pemimpin pada harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wa mas'ulun maknanya dan bertanggungjawab. Wal khadimu itu pekerja. Ra'in fi mali sayyidihi merupakan pemimpin. Fi mali sayyidihi, pada harta tuannya atau pada harta majikannya. Baik, terus. Qala wa hasibtu an qad qala, dia berkata, iaitu perawi hadis berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda. Ini dia sangka sahaja. Dia menyangka bahawa Rasulullah juga bersabda, warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyati, dan lelaki itu pemimpin pada harta ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dia merupakan seorang anak dan dia akan bertanggungjawab juga terhadap harta ayah dia, sama ada dia gunakan dengan cara yang baik atau dia gunakan dengan cara yang tidak baik. Seorang anak yang mendapat belanja daripada ayahnya, adakah dia menggunakan duit belanja itu untuk melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan pembelajaran, ataupun kadang-kala dia guna apa yang diberikan oleh ayahnya untuk belanja sekolah itu digunanya untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, dan semua kamu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Hadis ini nak bercerita kepada kita bahawa setiap daripada kita ini adalah merupakan pemimpin. Setiap kita, walau sebesar mana dan walau sekecil mana pun kita tetap merupakan pemimpin. Kalau kita rujuk kepada diri kita sendiri, mungkin kamu merasakan bahawa kamu masih kecil, kamu belum lagi menjadi pemimpin. Tanggapan itu adalah merupakan tanggapan yang salah. Kalau kita menjadi seorang anak, kita adalah merupakan pemimpin kepada apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita oleh ibu bapa kita. Jadi, kalau sekecil anak pun kita dianggap sebagai pemimpin, maka fikirkanlah, jika kita ini merupakan seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu, pastilah kita ini adalah merupakan pemimpin. Dan apabila kita pemimpin, maka kita akan dipersoalkan tanggungjawab kepimpinan kita itu di hari akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini tanggungjawab setiap individu yang disenaraikan dalam hadis, pemimpin, suami, isteri, pekerja dan juga anak. Ini dia senaraikan, dan kalau kita nak cari siapa lagi lebih daripada ni, maka kita dah susah nak cari. Kita nak letakkan siapa lagi yang bukan pemimpin, dia bukan suami, dia bukan isteri, dia bukan pekerja, dan yang ini semua orang tak boleh lepas. Dia bukan anak. Tidak mungkin dia merupakan bukan seorang anak. Jadi kerana itu, setiap daripada kalangan kita, dari kalangan manusia ini adalah merupakan pemimpin, dan setiap daripada kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak terhadap tanggungjawab yang telah pun diamanahkan ataupun yang telah diberikan kepada kita. Kita lihat tanggungjawab pemimpin, berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Tanggungjawab pemimpin, dia bukan menzalimi rakyat, dia kena buang semua kezaliman, hapuskan semua kezaliman dalam negara. Menegakkan syariat Islam dalam negara.
Ini tanggungjawab pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin yang mana dia ada kemampuan, dia boleh untuk menegakkan syariat Islam, tetapi dia tak nak tegakkan syariat Islam, dia tak nak berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah tetapkan dalam Quran, maka mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Bukan setakat mereka sahaja, bahkan orang-orang yang menyokong mereka juga akan bersekongkol dengan mereka kerana tidak menegakkan syariah Islam dalam sesebuah negara. Yang seterusnya, menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Ini tanggungjawab pemimpin. Pentadbiran mesti cekap dan dia pula mesti amanah. Dia amanah macam mana? Kita kena tengok kepada tajuk-tajuk daripada tingkatan yang sebelum ini bercerita tentang tidak adanya rasuah, pencegahan rasuah dalam sama ada individu, masyarakat ataupun negara. Tanggungjawab pemimpin seterusnya adalah menyediakan infrastruktur lengkap. Infrastruktur untuk kemudahan rakyat. Ini tanggungjawab pemimpin. Rakyat-rakyat tak perlu buat benda ni. Bertoleransi terhadap orang bawahan. Toleransi ni maknanya dia bertimbang rasa terhadap orang bawahan. Mungkin orang bawahan terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai lapisan, sama ada berilmu atau tidak berilmu, maka pemimpin hendaklah bertoleransi terhadap orang-orang bawahannya. Seterusnya kita lihat suami. Tanggungjawab dia apa? Memberi nafkah kepada isteri, kepada keluarga dia. Nafkah ni maksudnya dari sudut perbelanjaannya, apa sahaja yang perlu dia tunaikan, maka dia kena tunaikan. Memberikan didikan agama. Ini tanggungjawab ayah. Tanggungjawab ayah juga mak ni. Memberi didikan agama. Memberi didikan agama dengan makna anak ni kena diajar membaca Quran. Kerana Quran nanti akan diguna untuk solat. Anak perlu diajar tentang ilmu berkaitan dengan akidah, ilmu berkaitan dengan ibadat, nak solatnya macam mana. Ini tanggungjawab ibu bapa. Kalau mereka gagal dalam masalah ini, maka mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kerana cuai dalam mendidik anak dalam ilmu-ilmu agama. Kita lihat pada hari ini, berapa ramai di kalangan anak-anak yang tak tahu agama, yang tak faham perkara akidah, yang tak tahu untuk menunaikan solat, baca Quran pun tak pandai. Tetapi anak-anak ini dihantar untuk belajar perkara-perkara yang lebih susah. Dihantar untuk tuition matematik, dihantar untuk tuition sains, nanti untuk peperiksaan SPM dan apa sahaja. Namun begitu, pendidikan agama dibiarkan, ibu bapa ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Bukan kerana mereka salah bagi anak dia belajar sains, belajar matematik, tetapi mereka cuai dalam mendidik anak mereka dalam ilmu agama, sedangkan mereka prihatin dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga, memberi perlindungan. Perlindungan, ada sediakan rumah, sediakan tempat tinggal, kita kata yang kalau boleh yang elok untuk isteri dan juga anak-anak. Melayan isteri dan anak-anak dengan baik. Ayah walaupun dia ketua, dia kena bercakap elok-elok dengan isteri dia. Dia kena bercakap elok-elok dengan anak-anak dia. Dan layanannya pula sama ada dari sudut, apa sahaja sudut lah. Kita kata makanan, minuman ke apa ke, layanan-layanan tersebut mesti dilayan dengan baik oleh seorang suami. Kita lihat pula isteri, apa tanggungjawab dia? Taat suami dan menunaikan haknya. Taat kepada suami dan tunaikan hak suami. Hak suami ni kena hormat suami, jangan lawan suami, kena jaga maruah diri. Ini hak suami ni. Okay. Tak boleh membiarkan orang lain, ada lelaki yang bukan mahram untuk masuk dalam rumah tanpa keizinan suami atau ketika ketiadaan suami. Tengok lagi. Okey, tanggungjawab isteri menjaga maruah diri suami dan juga keluarga. Bukan sahaja jaga diri dia, bahkan dia kena jaga juga jaga juga maruah suami, maruah keluarga diri dia dan juga maruah keluarga suami dia. Memelihara dan mendidik anak. Dia kena bela anak, dia kena didik anak, bantu suami untuk mendidik anak supaya anak-anak ni membesar menjadi anak-anak yang soleh. Menguruskan rumah tangga. Okey. Urus rumah tangga, jangan dibiarkan sampah bersepah-sepah atas rumah, kain baju tak berlipat, tak bersangkut. Jadi ini semua merupakan perkara yang tidak baik, yang menjadikan seorang isteri itu dikira sebagai seorang isteri yang kurang tanggungjawabnya terhadap suaminya.
Kemudian kita lihat pekerja. Pekerja ni tanggungjawab dia apa? Mengikut arahan ketua. Berintegriti. Integriti maknanya dia ada credibility tinggi, boleh dipercayai. Ini integriti. Mengikut prosedur yang ditetapkan. Dia pekerja, bos dia suruh buat kerja macam mana, maka dia kena ikut. Dia kena ikut prosedur yang ditetapkan selama mana tidak bertentangan dengan perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ikut. Melaksanakan tugas dengan sempurna. Tugasan-tugasan yang diberi itu kalau boleh dibuat dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sesempurna mungkin. Tanggungjawab anak. Tanggungjawab anak ni berbakti kepada ibu bapa, mendoakan ibu bapa, membantu ibu bapa sebaik-baiknya, bantuan ayah-ayah, mak-mak ni untuk nak buat apa saja, menyambung silaturahim dengan rakan mereka. Khususnya apabila mereka telah meninggal dunia, kita berbaik-baik pula dengan kawan-kawan ayah, bagi hadiah dengan kawan-kawan ayah. Kalau kawan-kawan ayah tu orang susah, maka kita menderma, kita bagi sedekah kepada mereka. Ini termasuk dalam berbuat baik kepada ibu bapa. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Dalam surah Luqman diceritakan berkaitan dengan bagaimana nasihat yang telah pun ditinggalkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anak dia. Iaitu pertamanya mengesakan Allah. Maknanya jangan syirikkan Allah. Itu pesanan yang pertama. Dan ianya yang paling penting. Kerana mengesakan Allah ini menjadikan seorang itu beriman. Bila beriman, maka ada jaminan untuk dia masuk syurga. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Itu pesanan Luqmanul Hakim. Yang ketiga, setiap perbuatan baik atau jahat akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, apa yang kita buat, baik atau jahat, semua yang akan dibalas oleh Allah. Kemudian yang keempat, sentiasa menunaikan solat. Sentiasa tunaikan solat. Jaga solat. Kalau boleh solat tu di awal waktu. Yang kelima, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa dia amar ma'ruf nahi mungkar? Suruh orang buat baik dan larang orang daripada melakukan kemungkaran. Perkara-perkara yang berdosa. Seterusnya, bersabar atas segala musibah. Kita ni bila terkena musibah, sakit, demam, semua sekali tu, sabar dengan musibah yang diturunkan atau dikenakan oleh Allah SWT kepada kita. Allah nak uji kita tu. Suruh kita sabar. Yang terakhir, menjauhi sikap sombong. Jangan sombong, kerana sombong ini perangai syaitan. Orang yang sombong adalah merupakan sahabat-sahabat bagi syaitan. La'natullahi alaih. Baik, pengajaran ayat. Kita hendaklah menjalankan tanggungjawab yang diberikan dengan amanah agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Jalankan amanah, tanggungjawab diberikan ni. Ini lebih kepada tanggungjawab pekerja. Ambil wal khadimu, khadam itu. Okey. Kita mestilah berbakti kepada ibu bapa semasa hidup atau setelah meninggal dunia kerana jasa mereka tidak terbalas. Okey, yang ini berkait dengan mana? Warrajulu. Tu yang perkataan rajulu, ra'in fi mali abihi. Dia merupakan pemimpin terhadap harta ayah dia. Ni bahagian sini. Okey, kita dah menyedari bahawa setiap kita adalah pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau tengok pada potongan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Okey. Kita mestilah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki diberkati. Ini sekali lagi, wal khadimu ra'in. Seterusnya tu. Ambil cari perkataan wal khadimu. Sebab apa? Berkait dengan pekerjaan. Seorang pekerja. Soalan kehebat. Islam mewajibkan anak-anak supaya berbakti kepada ibu bapa. Okey, huraikan pendapat anda tentang kewajipan tersebut. Apa huraikan ni? Kan dah Ustaz pesan banyak kali. Soalan kebat, soalan sebenarnya ialah, walaupun dia kata huraikan, berikan hujah anda ke apa ke, soalan kebat ini sama ada kenapa dan juga bagaimana. Islam mewajibkan anak supaya berbakti kepada ibu. Huraikan pendapat anda tentang kewajipan tersebut. Bagaimana anda nak menyokong? Nak sokong macam mana? Pendapat, pandangan ini. Okey. Membalas budi dan jasa ibu bapa. Macam mana kita nak buat ni? Bagaimana kita nak balas budi dan jasa ibu bapa? Kerana apa? Kerana telah melahir dan membesarkan kita.
kesannya hubungan kekeluargaan bertambah erat. Kita jaga, hormat ibu bapa semua, pasti hubungan keluarga kita akan jadi erat. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa mendoakan ibu bapa sama ada ketika hidup atau telah mati. Doa untuk mak ayah kita. Tak kira lah hidup ke mati ke, agar mendapat keredaan Allah. Kita diredai dan ibu bapa juga kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai kita kepada penghujung. Sila jawab soalan di bahagian deskripsi, bahagian bawah video ni ada soalan Ustaz sediakan. Walaupun tak banyak, ia mencukupi untuk kamu lebih faham tentang tajuk ini. Begitu juga, jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Ustaz. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.